Hari pertama Dajjal muncul, panjang dia setahun. Allahu Rabbi. Baru habis hari pertama, waktu tu dia pusing habislah tuan-tuan, dia pusing setahun. Hari kedua kata Nabi bila naik matahari naik macam biasa. Cuma masa jadi panjang. Nabi kata hari kedua panjang dia sebulan. Hari ketiga Dajjal menjelajah muka bumi, panjang dia seminggu. Hari keempat Nabi kata barulah akan kembali peredaran masa seperti hari-hari biasa kalian. Para sahabat tanya, ya Rasulullah. Dua soalan. Sahabat tanya soalan pertama, ya Rasulullah, ketika Dajjal muncul pada hari pertama, masa akan menjadi seperti setahun. Apakah cukup kami solat 5 waktu? Panjang setahun tu? Nabi kata, tidak. Kalian mesti mengandaikan setiap waktu solat yang berlalu. Kena buat andaian. Jam berjalan 7, 8, 9, 10. Suasana tak berubah, duduk gelap. 11 pagi, 12 tengah hari, 1:30. Masuk Zuhur belum? Zuhur. Kena semayang ke dah? Semayang. Soalan kedua, sahabat kata, ya Rasulullah, apabila Dajjal keluar, setitis air minum pun tidak akan ada di muka bumi Allah. Tadi tuan-tuan duk tanya, Ustaz, besar sangat ke fitnah Dajjal ni? Ini saya nak sebut. Antara fitnah Dajjal, hari pertama dia isytihar kata dia Tuhan, air minum setitis pun tidak akan ada di atas muka bumi. Malaysia ni kalau kemarau 5 bulan, ada yang tak? Kering semua empangan. Malaysia ni, bumi kita ni, kalaulah Allah takdirkan kemarau 5 bulan berturut-turut, empangan seluruh semenanjung akan kering. Bukti dia tahun lepas kemarau 3 bulan, berapa empangan kering, semua susut. Nabi kata setitis air pun tidak ada, sebiji gandum pun tidak ada. Kalau kita berah, sahabat tanya, ya Rasulullah, takkanlah orang-orang Islam akan mati macam tu saja? Nabi pun jawab, Nabi kata ketika mana Dajjal keluar, orang-orang beriman sahaja yang akan bertahan selama dia keluar hidup. Ketika tempoh manusia beriman bertahan dengan fitnah Dajjal, makanan mereka sepanjang Dajjal hidup sebelum dibunuh adalah zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Nabi kata mereka akan merasakan kekenyangan. Saya dengan kita dalam masjid ni, kalau keluar fitnah besar Dajjal yang tak ada makanan, siapa nak makan kena syirikkan Allah, beriman dengan Dajjal, dapat makanan. Nabi kata Dajjal membawa gunung roti, segunung roti, kata Rasulullah. Maksudnya makanan yang banyak. Nak makan, syirikkan Allah, beriman dengan aku dulu boleh makan. Maka geng-geng beriman ni tuan-tuan, makanan mereka pada waktu pagi, Nabi kata bila mereka sebut subhanallah, perkataan subhanallah itu akan membuatkan seolah-olah mereka baru memakan makanan. Tengah hari lapang dah, lapang sebab dia manusia biasa, tetapi disebabkan zaman itu zaman fitnah, zaman menyelamatkan akidah. Bila sampai tengah hari dia sebut alhamdulillah, Allahu akbar, puasa. Bila sampai malam, dia manusia, pokok dia mula lapang, dia pun sebut la ilaha illallah. Maksudnya maka selamatlah dia sepanjang tempoh sampailah Nabi Isa akan turun. Tuan-tuan, kalau Dajjal keluar tahun depan, berapa orang yang nak selamat dengan fitnah ni? Pemuda beriman ni, selepas habis dah bumi Madinah, tak ada fasik, munafik, kafir lagi lah, tak ada. Satu orang pemuda ni, dia kata aku nak keluar berdepan dengan Dajjal. Aku nak bagi tahu kepada semua yang tertipu bahawasanya itulah pembohong besar Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata jangan, orang larang dia. Memang Nabi larang daripada mendekati kumpulan dan perhimpunan Dajjal ketika itu. Sebab ada satu orang lagi, orang soleh, dia nak pergi juga dengan Dajjal ni. Ni yang cerita lain. Orang larang dia pun pergi juga, akhirnya dia tertipu dengan fitnah Dajjal, dia ikut Dajjal. Sebab tu mereka larang pemuda ni. Tetapi pemuda ni ada kes asing. Bila pemuda ni dia nak pergi, bukan dia takut untuk dia dibunuh. Semua orang yang larang tu tahu, kami tahu kamu berani untuk mati syahid. Akan tetapi yang kami risaukan ialah apabila kamu berdepan dengannya, kemungkinan kamu akan terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh dia. Kamu ikut dia. Yang tu yang kami takut. Dia kata tak, aku nak berdepan dengan dia. Aku nak bagi tahu kepada umat Rasulullah yang telah pun tertipu bahawa dia ni lah Dajjal. Laki ni keluar, pemuda ini dia keluar, dia pun pergi kepada Dajjal. Ketika tu Dajjal masih lagi berada di pinggir Madinah, di satu tempat yang Nabi sebutkan nama tempat itu As-Sabikhah. Dajjal menempatkan para tenteranya, orang-orang kanan dia, di sebuah bukit yang tinggi. Dajjal tempatkan tentera di situ. Keluarlah pemuda ni, sampai di bawah, tentera yang berkawal di bawah tanya, kemana? Nak berjumpa dengan Dajjal, pemimpin kamu. Dia penipu besar. Pemuda ni hina Tuhan mereka ni, mereka nak bunuh dia. Lalu berkatalah tentera yang lain, bukankah Tuhan kita berpesan? Nampak
ucapan. Bukan Tuhan kita dah berpesan jangan bunuh kecuali dia mendapat izin daripada dia. Betul. Kita dapat izin daripada Tuhan kita dulu. Bawa jumpa Dajjal. Tuhan, ini pemuda menghina kamu dan dia tidak mengakui ketuhanan kamu. Dajjal pergi kat pemuda ni, alastu bi rabbik. Yang tu je soalan dia. Kamu tak mengaku aku Tuhan kamu? Pemuda ni cakap dengan penuh keberanian dan iman. Yang membuatkan dia berani ni tuan-tuan, iman dia. Kata pemuda ini, kamu adalah Dajjal, penipu besar yang diberitahukan oleh Rasulullah. Wahai umat Nabi sekalian, dia inilah penipu. Dia bukan Tuhan kalian. Dajjal kata kalau kamu tak mengaku ketuhanan aku bunuh kamu. Lalu dibunuh pemuda ni dengan satu senjata. Maka terbelah dua lah tubuh lelaki ni, pemuda ni terbelah dua. Yang kanannya terpelanting jauh, Nabi kata sejauh dibaling tombak, dan bahagian kiri lelaki pemuda ini terpelanting sejauh balingan tombak. Dan hadis kedua beritahu dipotong tubuhnya, kemudian dilempar. Ada dua. Lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengah. Bila dia berjalan lintas potongan tadi, dia pun menghadap kepada tentera-tentera dia, pengikut-pengikut dia yang ramai waktu tu. Dia kata kalau aku boleh hidupkan dia, apa pendapat kamu semua? Mereka kata hebatlah Tuhan kami, makin hebat Tuhan kami, makin percaya kami kepada ketuhanan kamu. Lalu Dajjal pun hidupkan dia. Sesaat itu juga tuan-tuan, saat itu juga bercantum tubuh badan. Ini antara sihir Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal ni hari pertama dia muncul, seluruh syaitan datang dan menawarkan kepada dia bantuan. Wahai Dajjal, apa bantuan kami boleh buat? Arahkan kami, dihidupkan. Lalu berkata Dajjal, tidakkah kamu beriman dengan aku? Kata pemuda ini, bertambah yakinlah aku bahawa kamu ni Dajjal. Hebat tuan-tuan. Ini dia tak terpengaruh pemuda ini. Nabi puji pemuda ni. Wallahu alam siapa pemuda ni. Lalu dia baringkan pemuda ni. Dajjal baringkan pemuda ni. Disembelih leher pemuda ni. Tetapi Allah tukarkan leher pemuda tadi dengan tembaga. Tak boleh bunuh. Pemuda dibangun, dia kata, wahai Dajjal, kamu tidak lagi akan boleh membunuh siapapun selepas ini. Dia dah banyak dah bunuh orang. Dah banyak dah sebelum tu. Mekah Madinah ni antara tempat terakhir dia pergi. Lalu Dajjal pun ambil dia, lemparkan dia ke dalam api. Padahal pemuda tu selamat masuk api tu. Kerana Nabi sebut dah. Nabi kata Dajjal ni dia bawa dua benda, api dan air, terjun ke dalam lautan api itu ataupun kawasan yang berapi itu.